Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung siri penjelasan saya tentang keutamaan dan adab-adab solat berjamaah. Sekarang ini saya ingin berkongsi adab-adab apabila seseorang itu ingin ke masjid atau ke surau untuk solat berjamaah. Cuma video ni terbalik sikit sebab saya membuat rakaman ketika dalam perjalanan balik dari surau. Sepatutnya pergi ke surau ya. Tak apa. Moga-moga terbalik sikit ni menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan lebih mengingati video ini, khasnya kandungan, isi kandungan yang ingin saya sampaikan. Okey, adab yang pertama, siap sedia daripada awal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini telah pun saya kongsikan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan untuk mendapat saf yang pertama, untuk mendapat takbir yang pertama bersama imam. Oleh itu, hendaklah bergerak awal dari rumah. Masing-masing tahu purata ataupun anggaran berapa tempoh yang diperlukan olehnya untuk bergerak dari rumah ke masjid ataupun ke surau, baik dengan menaiki kereta, menaiki motosikal, elektrik skuter, basikal, berjalan kaki dan sebagainya ya. Jadi macam saya purata lebih kurang 10 minit. Jadi 15 minit sebelum azan saya sudah bertolak dari rumah. 10 minit untuk saya berbasikal dengan tenang-tenang, 5 minit untuk apabila sampai ke surau untuk bertenang-tenang juga, tak maulah pula tercongak-congak ke apa kan. Jadi masing-masing tahu masa yang diperlukannya. Bagi yang memandu kereta, bajet juga masa untuk mencari tempat memarkir kenderaan. Okey, supaya kita dapat sampai awal. Seorang Muslim hendaklah memiliki pengurusan masa yang bagus, disiplin masa yang bagus. Dan sebenarnya perkara ini sudah menjadi kelaziman seorang Muslim, kerana solat 5 waktu sehari ni secara tidak langsung juga melatih seorang Muslim untuk memiliki pengurusan masa dan disiplin masa yang bagus. Semua urusannya dia adjust, diuruskan supaya dapat solat pada awal waktu, dapat solat berjemaah di masjid atau surau, takbir yang pertama bersama imam dan berada di saf yang pertama. Okey, jadi adab yang pertama ialah siap sedia untuk bergerak dari awal. Adab yang kedua, seandainya ada yang merokok, apa-apa jenis rokok lah, e-cigarette, vape ke, rokok ke, curut ke, apa ke, bersihkan mulut daripada bau-bauan tersebut. Okey, saya bukannya menyokong merokok, tetapi yang itu perbincangan asing. Namun seandainya ada yang merokok, maka bersihkan mulut. Sebab dalam rangka kita hendak pergi ke masjid solat berjemaah, okey, Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang mulutnya berbau busuk. Dalam kes ini busuk dengan bau bawang daripada memasuki masjid. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang makan ini, yang ini bawang, janganlah dia mendekati masjid kami. Okey, melainkan hadis itu sampai situ saja. Maka penjelasannya, melainkan dibersihkan dan diwangikan terlebih dahulu mulutnya. Berdasarkan kaedah qiyas, maka apa saja yang baunya busuk, maka hendaklah dibersihkan terlebih dahulu sebelum mendekati masjid ya. Dalam kes ini bolehlah menggosok gigi ataupun menggunakan kayu siwak. Adab yang seterusnya ialah memakai pakaian yang indah, pakaian yang kemas, pakaian yang cantik untuk ke masjid. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat nombor 31. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah ataupun pakailah yang indah di setiap masjid. Inda kulli masjid, setiap kali hendak memasuki masjid. Maka jangan apabila pergi ke pejabat, pergi ke shopping mall pakai cantik-cantik, tapi bila pergi ke masjid punyalah buruk, punyalah lusuh pakaiannya itu ya. Jadi pakai yang kemas, pakai yang elok, pakai yang indah, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 31 surah Al-A'raf. Okey. Seterusnya, mengambil wuduk di rumah
dan memperbaguskan wuduk tersebut. Ini sekali lagi telah pun saya bacakan hadis-hadis sebelum ini. Jadi ambil wuduk di rumah. Dan ini saya nak tambah, ambil wuduk selengkapnya. Kerana saya mendapat feedback ada yang ambil wuduk di rumah, sumber anggota wuduk dibasuhnya kecuali kaki. Kaki tu dia nak biarkan dulu sampai masjid atau surau baru nak basuh kaki. Saya tanya kenapa pula macam tu? Dia kata dalam perjalanan ke masjid, ke surau, jalan kaki, ke naik motor ke, kaki jadi kotor. Okey, begitu pula ya. Itu adalah perbuatan yang tidak betul. Yang betul ialah memperbaguskan wuduk di rumah, lengkap wuduk tersebut. Apabila sampai masjid atau surau, seandainya kaki itu betul kotor, maka boleh saja membasuh kaki, tak perlu ambil wuduk balik. Tetapi wuduk tu hendaklah ikut tertibnya dan hendaklah dilengkapkan di rumah dan diperbaguskan wuduk tersebut. Okey. Kemudiannya, okey, ini belum keluar rumah lagi ni. Okey, belum keluar rumah ni. Kita mula awal, alright. Kita bersihkan mulut daripada apa-apa yang tidak bagus. Kita pakai yang cantik, yang kemas. Kita ambil wuduk dengan sebaik-baik wuduk. Kemudian apabila hendak keluar rumah, kita baca zikir yang Nabi SAW ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwwata illa billah. Okey, hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Ada saya jelaskan dalam sebuah video yang berasingan, link di bahagian description ya. Jadi sebenarnya zikir ini keluar rumah untuk apa-apa urusan, bukan untuk masjid dan surau sahaja. Untuk ke pejabat, untuk ke pasar atau keluar sekejap saja nak buang sampah depan tu je. Okey, baca juga zikir ni. Alah nak tengok ada surat dalam bukan ambil surat ke, nak ambil barangan daripada delivery Shopee ke Lazada ke, asalkan keluar rumah saja kita baca zikir ya. Moga-moga mulut kita, lidah kita sentiasa sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudiannya dalam perjalanan ke masjid. Okey, dalam perjalanan ke masjid ada doa yang bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sahih Muslim yang berbunyi Allahumma ja'al fi qalbi nuran, fi sam'i nuran, fi basari nuran, fi lisani nuran, wa an yamani nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa a'azam li nuran. Betul? Doa ini sekali lagi ada saya buat video khas menjelaskan tentangnya. Okey, link di bahagian description. Okey, jadi apabila kita dalam perjalanan ke masjid, Nabi SAW membaca doa ini khasnya untuk solat subuh. Okey, tapi untuk solat-solat lain pun boleh membaca doa ini. Kemudiannya, jika menaiki kenderaan, baca pula zikir menaiki kenderaan, iaitu apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Okey, tentang zikir ini juga saya ada video khas tentangnya, link di bahagian description. Okey, link di bahagian description. Jadi dalam rangka kita nak ke masjid ni, daripada awal lagi sudah ada banyak amal-amal soleh, amal-amal yang selari dengan sunnah yang kita lakukan, yang sebenarnya pahalanya tu sudah pun bermula dari rumah ya. Okey. Dalam hadis-hadis juga ada dianjurkan berjalan kaki. Okey, jadi sesiapa yang dapat berjalan kaki, maka itu juga adalah bagus. Okey, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah saya bacakan sebelum ini, okey, sesiapa yang menuju ke masjid untuk solat berjemaah dengan berjalan kaki, maka setiap langkahnya itu menghapuskan satu kesalahan, menjana satu pahala dan menaikkan baginya satu darjat. Okey, ini bagi yang berjalan kaki. Adapun yang menaiki kenderaan, para ilmuwan berbeza pandangan. Ada beberapa pandangan. Pandangan pertama berkata dia tidak mendapat keutamaan tersebut, kerana hadis itu secara khusus menyebut berjalan kaki dan setiap langkahnya itu ada ganjaran. Pandangan kedua berkata ada, dan mereka beranggapan caranya ialah kalau naik kenderaan mungkin dengan setiap pusingan roda bersamaan dengan satu langkah, jika berbasikal dengan setiap kayuhan tu bersamaan dengan satu langkah. Ini pandangan ya. Yang pandangan kedua masih juga dapat ganjarannya.
dan cara mengiranya adalah berbeza. Okey, cuma walaupun berbeza tetapi dapat jugalah. Okey, pandangan ketiga kata tetap mendapat ganjaran, tetap mendapat keutamaan seperti yang disebut oleh hadis itu, cuma cara kiraannya diserahkan kepada Allah. Okey, tak adalah nak dikatakan pusingan tayar ataupun pusingan kayuh basikal ke apa ke. Jadi pandangan ketiga berkata tetap mendapat ganjarannya, cuma bagaimana kiraan ganjaran itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ada 3 pandangan. Yang jelas berdasarkan hadis ialah dengan setiap langkah kaki. Okey. Kemudian katakan sudah sampai ke masjid, maka baca doa memasuki masjid, yakni Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatku. Doa masuk masjid ini ada beberapa lafaz, ada juga yang lebih panjang seperti bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Jadi masing-masing berdoa dengan apa yang dia telah hafal. Paling pendek ialah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Baik, jadi ini beberapa adab daripada kita di rumah sampailah ke masjid untuk solat berjemaah. Moga-moga kita mendapat pahala amal soleh daripada rumah lagi. Okey. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.